Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selamat pagi. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 20 hari bulan Mei 2026. Cerita politik Malaysia semakin panas, semakin hangat. Tuan-tuan dan puan, kalau berita ini betul-betul menjadi realiti politik Malaysia, ini bukan sekadar satu isu yang besar untuk satu kerusi parlimen, tetapi ini mesej yang cukup besar tentang masa depan PKR sendiri. Hari ini kita dikejutkan dengan satu laporan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita, dikatakan memberi mesej supaya kerusi Parlimen Pandan yang sekarang ini masih lagi dipegang oleh Rafizi, tetapi Rafizi sudah pun meletak jawatan menurut laporan-laporan, mesej supaya kerusi Parlimen Pandan mesti menjadi milik PKR. Dan ini kenyataan yang didedahkan oleh Tengku Zafrul sendiri. Tuan-tuan dan puan, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Kenapa Pandan sekarang ini tiba-tiba menjadi begitu penting? Dan adakah ini petanda wujud pergolakan dalaman menjelang pilihan raya akan datang? Ini bukan satu lagi soalan, bukan satu lagi teka-teki, ini memang sudah benar-benar berlaku. Jadi jom kita ulas bersama-sama. Apa yang berlaku? Menurut laporan ini, Tengku Zafrul menyatakan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu untuk memastikan kerusi parlimen untuk terus kekal di bawah PKR. Kalau kita tengok secara politik, ini bukan satu kenyataan biasa. Tetapi ini satu kenyataan kerana yang sangat penting, kerana Pandan ini bukan kerusi yang kecil. Kerusi Pandan adalah antara kawasan simbolik PKR sejak lama dahulu. Dan nama paling besar yang dikaitkan dengan Pandan sudah tentu Rafizi Ramli. Jadi apabila muncul kenyataan seperti ini, ramai mulai bertanya, adakah PKR sedang cuba mempertahankan kubu kuat mereka? Atau adakah sesuatu yang sedang berlaku di belakang tabir? Kenapa Pandan sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam politik ada kerusi yang bukan sekadar kawasan pilihan raya. Ia adalah lambang kuasa, lambang pengaruh, dan ia juga melambangkan survival party. Dan Pandan adalah satu simbol besar untuk reformasi PKR dari dulu sampai sekarang. Kalau PKR hilang di Pandan, kesannya bukan sekadar kehilangan satu saja MP semata-mata. Ia boleh memberi satu uh, persepsi bahawa pengaruh PKR mulai retak di kawasan bandar dan pengurus dan pengundi kelas pertengahan. Tambahan pula, sejak kebelakangan ini banyak sekali spekulasi muncul mengenai hubungan dengan beberapa pemimpin utama dalam PKR sendiri. Jadi, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dikatakan mahu memastikan Pandan ini tetap kekal menjadi milik PKR, itu menunjukkan kerusi ini dianggap sangat-sangat strategik. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, persoalannya ialah apa maksud politik di sebalik kenyataan ini? Sekarang kita masuk bagian yang paling menarik. Dalam politik Malaysia, bila seseorang presiden parti mula bercakap tentang memastikan suatu kerusi kekal milik parti, biasanya ada dua kemungkinan besar. Pertama, parti sedang risau kerusi itu boleh terlepas. Kedua, sedang berlaku perebutan atau terjadinya ada rundingan dalaman. Dan ini yang sedang diperhatikan ramai pemerhati politik sekarang ini. Tuan-tuan dan puan, adakah akan berlaku perubahan calon? Of course, Rafizi tidak akan ditanding lagi sebab dia sudah parti lain. Adakah akan ada tokoh baru? Atau adakah PKR sedang cuba mengawal gelombang dalaman sebelum ia menjadi lebih besar? Yang pasti, kenyataan seperti ini jarang keluar tanpa sebab politik yang kuat. Persoalan seterusnya ialah kesan kepada politik negara kita. Kalau ini terus berkembang, ia boleh menjadi kesan yang cukup besar kepada imej kerajaan perpaduan dan PKR sendiri. Kerana rakyat sekarang sedang memerhati. Adakah PKR masih benar-benar stabil? Adakah reformasi masih kuat? Adakah parti itu sedang menuju yang fasa dikatakan persaingan dalaman yang cukup serius? Dan satu lagi perkara penting yang harus kita fikir, hayati, kita perlu renungkan ialah pembangkang pasti akan menggunakan isu seperti ini untuk menyerang naratif kestabilan kerajaan.
Sebab dalam politik, persepsi kadang-kadang lebih kuat daripada realiti. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, apapun kita tunggu perkembangan seterusnya. Tetapi, satu perkara yang jelas, bila nama Pandan mula disebut secara terbuka oleh pemimpin tertinggi, itu bermaksud ini bukan lagi isu yang biasa. Ia sudah menjadi simbol masa depan dan arah sebenar PKR. Persoalannya sekarang, adakah PKR mampu mempertahankan Pandan tanpa konflik besar yang berlaku? Sudah pasti sudah ada konflik berlaku sekarang. Atau ini permulaan besar kepada drama politik yang lebih besar selepas ini? Komen pendapat tuan-tuan dan puan-puan di bawah tempat komen. Dan sekiranya tuan-tuan mau supaya ada ulasan politik yang baru, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja, ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi, mufakat nasional disebut-sebut bakal muncul. Dan pasti peserta dia tiada lain tiada bukan UMNO dan PAS lagi.
Tapi kali ini saya mau buat satu ulasan bagi saya secara pemerhatian berlapik-lapik. Tegas dan keras, suka atau tidak ini realiti dia. UMNO jangan lagi percaya PAS dan Hadi Awang. Ini realitinya. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini saya mau terus terang. Terus terang tanpa lapik tapi tetap beradab. Dan tapi kita jangan lagi fikir nostalgia. Nostalgia yang lalu itu lupakanlah. UMNO sepatutnya berhenti percaya kepada PAS, khususnya kepada Hadi Awang. Ini bukan sebab benci, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan sebab dendam, tapi sebab rekod politik tak pernah menipu. Rekod politik tidak akan menipu, tuan-tuan dan puan-puan. Sejarah tidak memihak kepada UMNO selama ini. UMNO sudah berkali-kali percaya pada PAS. Hasilnya apa? Kerjasama jangka pendek berlaku. Janji perjuangan Islam. Retorik perjuangan penyatuan umat. Tapi akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, UMNO yang cedera parah. PAS malah yang untung besar. Dalam mufakat nasional, siapa yang hilang kursi? Siapa yang kehilangan sokongan pengundi sederhana? Jelas, jawabannya jelas. UMNO yang cedera parah. UMNO. Jadi siapa sebenarnya PAS, tuan-tuan dan puan-puan? PAS ini, pada saya, PAS bukan satu rakan strategik yang baik. PAS ialah pesaing ideologi yang cukup licik. Mereka guna UMNO bila perlu. Untuk legitimasi orang-orang Melayu. Untuk jentera akar umbi. Untuk kekuatan simbolik. Bila sudah kuat, UMNO ditinggalkan. UMNO dilabel rosak, UMNO dituduh sekular, korup, jahil. Ini bukan sangkaan, ini pola berulang-ulang dah terjadi, tuan-tuan dan puan-puan. Apa peranan Hadi Awang? Kita kena cakap jujur tentang Hadi Awang ya. Beliau bukan pemimpin konsensus. Beliau adalah ideolog yang tegar. Dalam naratif PAS, UMNO dilihat sebagai alat. UMNO itu sementara. UMNO boleh dikorbankan. Inilah pola politik. Inilah sejarah yang sentiasa diulang-ulang. Bagi Hadi Awang, saya lihat kuasa PAS lebih penting daripada kestabilan UMNO. Ideologi lebih utama daripada keikhlasan kerjasama. UMNO hanya seakan-akan, seolah-olah tangga dan bukan pasangan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan. Sudah terbukti secara klinikal. Sudah dikaji. Terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah. Tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas
dia akan berhubung dengan Anda. Jangan, maafkan saya, jangan telepon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika Anda telepon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Realiti politik masa depan. Kalau UMNO terus bergantung kepada PAS, pengundi muda akan makin menjauh. Pengundi bandar terus menolak. Sabah dan Sarawak semakin hilang kepercayaan. UMNO kekal parti bayangan, bukan peneraju. UMNO akan jadi adik tumpang, bukan parti dominan. Sedangkan PAS tidak pernah berniat untuk menjadikan UMNO dominan semula. Sebagai penutup yang tegas, tuan-tuan dan puan-puan, ini ayat paling penting. PAS tidak perlukan UMNO yang kuat. PAS hanya perlukan UMNO yang lemah. Kalau UMNO mau bangkit atas kaki sendiri. Bina identiti sendiri. Bercakap dengan rakyat, bukan mimbar ideologi. UMNO perlu rakan yang jujur dan setara. Bukan sekutu yang hanya menunggu masa menikam dari belakang. Cukuplah jadi mangsa nostalgia dan slogan kosong selama ini. UMNO hanya akan hidup bila berhenti percaya kepada orang yang tidak pernah setia kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, tinggalkan komen Anda. Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan dengan apa yang saya katakan ini? Perlukah UMNO percaya lagi dengan PAS? Mahukah UMNO mengizinkan PAS menginjak-injak sekali lagi hati UMNO? Mahukah UMNO sekali lagi dikhianati, di label rosak, di label jahil, macam-macam label. So, lah. Pada saya, UMNO patutlah untuk bermuhasabah diri dan jangan lagi beri peluang kepada mana-mana parti untuk sekadar menggunakan UMNO untuk survival politik saja. Tinggalkan komen Anda, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okay? Ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.